Bersama channel Rashidah Ibrahim lagi, Ida Travel Vlog ataupun RITV. Ini kami sedang dalam perjalanan ke satu majlis media. Hari ini 30 Mac 2021. Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun PKSO akan menyempurnakan penyampaian faedah kepada dua orang berinsurans bekerja sendiri atau ringkasnya OBBS yang terbabit dalam kemalangan jalan raya. Selain akan turut membuat penyerahan nota perlindungan di bawah program SPS Lindung di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri, yang mana kerajaan menyediakan bantuan caruman sepenuhnya kepada kumpulan sasaran OBS sebagaimana diumumkan Menteri Kewangan semasa pembentangan Pelanjawan 2021 kepada 100 delivery riders di bawah Parlimen Gombak. Jom kita saksikan apa yang berlaku di majlis itu. 62 Abdul Khalid bin Jamaluddin. 69 Khairul Nizam bin Omar Bakri. Adun Gombak setia, and then yang berusaha Cik Azli, wakil aspirasi prihatin, Tuan Haji Azhar. Saya kenalkan ni ketua bahagian SPS untuk PKSO Malaysia, dan Tuan Kamarul Lail, ketua penguatkuasaan, timbalan pengarah untuk penguatkuasaan, dan dua orang penerima faedah yang kita raikan pada hari ini, yang kita akan buat serahan cek lah disebabkan oleh kemalangan, dan juga adik-adik, abang-abang, kakak-kakak rider-rider kita pada hari ini yang hadir untuk meraihkan atau untuk membuat pendaftaran dengan PKSO. Okey, itu saja ucapan, dan kami daripada PKSO Selangor mengucapkan ribuan terima kasih lah atas program yang diadakan pada hari ini. Hilman Idham Adun Gombak Setia merangkap Setiausaha Politik Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali untuk meneruskan lagi acara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa musalli ala rasulihil karim. Pada PKSO, Saudara Hazli Shah daripada Aspirasi Malaysia, Saudara Tuan Haji Razali Ramli, Pegawai Khas kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Ahli Parlimen Gombak, seterusnya rakan-rakan para riders di sekitar daerah Gombak yang kita raikan pada pagi ini. Dan mereka ini juga terdedah kepada malapetaka dan bahaya kerana mereka senantiasa berada di atas jalanan mengejar waktu untuk menyantuni setiap daripada pelanggan-pelanggan mereka. Namun kita sedar bahawa kecelakaan malang yang tidak berbau itu harus kita depani juga dengan suatu keperluan yang juga harus memastikan bukan sahaja perlindungan diri tetapi perlindungan keluarga setiap daripada para riders yang dianggap bekerja secara sendiri, kerana sebelum ini kita tidak melihat bahawa pekerjaan ataupun peranan yang dimainkan oleh para riders ini begitu besar. Jika tidak kerana pandemik COVID-19, mungkin peranan para riders ini masih lagi belum dilihat memberikan impak kepada ekonomi negara. Tetapi dalam keadaan setahun ini, jika rakan-rakan semua bertanyakan kepada saya, apakah cabaran saya yang paling besar sebagai seorang ahli Dewan Negeri ataupun sebagai seorang yang memimpin institusi di daerah Gombak ini? Saya yakin semua akan bersetuju dengan saya bahawa cabaran kita yang paling besar pada hari ini adalah untuk mengimbangi tuntutan di antara membela kebajikan, kesejahteraan rakyat dan juga tuntutan kita untuk memelihara nyawa, kesihatan dan juga keselamatan rakyat pada hari ini. Tugas dan peranan untuk mengimbangi kedua ini merupakan tugas dan peranan yang amat besar,
bukan sahaja sebagai seorang adun, tetapi kerajaan secara keseluruhannya memiliki tanggungjawab yang amat besar untuk memastikan kedua-dua tuntutan ini dapat kita pertahankan dan dapat kita imbangi untuk memastikan kesejahteraan rakyat sepanjang kita bergulat dengan krisis pandemik COVID-19. Sebab itu, selain daripada program imunisasi yang kita tawarkan secara percuma, kerajaan telah pun melaksanakan pelbagai program-program. Kita melaksanakan pelbagai inisiatif sosial. Kita ada program prihatin, kita ada program penjana, kita ada program kita prihatin, kita tawarkan program permai, dan baru-baru ini kita laksanakan program pemerkasa untuk memastikan kebajikan rakyat dan juga kesejahteraan ekonomi serta pendapatan rakyat dapat terus kita pertahankan. Sebab itu, di negeri Selangor sahaja kita membelanjakan 11 bilion ringgit untuk memastikan kesejahteraan rakyat negeri Selangor ini dapat kita pertahankan. Dan 11 bilion ringgit ini jumlahnya 4 kali ganda lebih besar daripada belanjawan negeri Selangor dalam tempoh setahun. Dalam negara kita ini sahaja, dalam beberapa pakej ini, kita tawarkan 340 bilion ringgit. Suatu jumlah yang cukup besar yang belum pernah tercatat dalam sejarah keuangan negara. Dan untuk negeri Selangor, kita membelanjakan 11 bilion, dan di antara inisiatif yang kita laksanakan adalah untuk membela kebajikan lebih 660,000 orang pekerja. 660,000 orang pekerja, kita selamatkan mereka ini daripada dibuang kerja, di mana kita membantu 78,000 orang majikan melalui program subsidi upah yang nilainya lebih daripada 3.28 bilion ringgit. Melalui 3.28 bilion ringgit ini, kita berjaya selamatkan lebih 660,000 orang pekerja daripada dibuang kerja. Dan kita juga menyantuni lebih daripada 170,000 orang peniaga-peniaga IKS dan lebih 8,000 orang peniaga-peniaga kecil dengan bantuan nilainya lebih daripada 500 juta ringgit. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, para riders sekalian, kita juga hari ini tampil bersama-sama dengan Perkeso, kerana juga dalam usaha kita untuk mengimbangi dua tuntutan yang saya sebutkan tadi. Dan pada hari ini kita akan serahkan skim perlindungan pekerjaan untuk memastikan supaya semua para riders yang ada di Gombak ini bukan sahaja bekerja, berusaha untuk mencari pendapatan, tetapi perlindungan diri masing-masing juga penting, kerana sepanjang kita, selagi kita berada di atas jalan raya, kita akan terdedah dengan bahaya dan sebagainya. Untuk itu, apa yang kita tawarkan pada hari ini juga sebahagian daripada apa yang ditawarkan oleh kerajaan untuk memastikan kebajikan, keselamatan dan juga keharmonian keluarga para riders dapat kita pertahankan, sementara kita juga ingin memastikan setiap daripada kita ini terus dapat berproduktiviti untuk mencari pendapatan untuk diri dan keluarga masing-masing. Sebab itu, saya cukup yakin dalam keadaan kita sedang recovery our economy, lebih ramai lagi individu-individu yang mula menceburi bidang riders ini, e-hailing ini, untuk memastikan mereka ada pendapatan tambahan dan sebagainya. Justru itu saya minta supaya kita semua melihat perkara ini dengan serius, dan juga saya senantiasa membuka pusat khidmat saya ini untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak, terutamanya kumpulan-kumpulan riders yang ada di dalam Parlimen Gombak ini, untuk kita senantiasa melihat apakah bantuan-bantuan yang dapat kita berikan. Sebab itu, rakan-rakan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, ingin saya tegaskan bahawa untuk kita semua keluar daripada krisis pandemik COVID-19 ini, tidak ada jalan lain yang dapat kita laksanakan kecuali kita semua bermuafakat memastikan perpaduan di kalangan rakyat itu dapat kita pertahankan, dan kita harus memastikan kerjasama yang utuh bukan sahaja di antara kerajaan dan swasta,
tetapi juga dengan masyarakat sivil, kumpulan-kumpulan perniagaan, begitu juga dengan kumpulan-kumpulan pekerja, sebagaimana kita engage bersama-sama dengan para riders sekalian pada hari ini. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan usaha kita semua untuk keluar daripada belenggu COVID-19 ini akan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengucapkan selamat maju jaya kepada para riders di Gombak pada hari ini, dan saya mendoakan mudah-mudahan rakan-rakan semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita mencari rezeki untuk keluarga. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agihan sumbangan, dan terlebih dahulu di dalam mengerjakan apa yang dipanggil rider ini, berbagai bahaya telah anda akan hadapi berbagai bahaya. Dengan ini kami ingin menjemput Nasrullah bin Nazri, ya. Dah ada pun di depan, ya. Dan beliau ini telah mendapat kemalangan pada 1 Mac yang lepas di Shah Alam dan mengalami kecederaan patah 2 bahagian pada tulang kaki kanan, luka ringan tangan kanan, sakit pada dada dan belakang badan. Dan beliau telah pun mendapat skim perlindungan dari Perkeso, yang mana Perkeso telah membayar faedah hilang upaya sementara sebanyak 1,198.67 bagi tempoh 2 Mac hingga 3 Mac 2020, dan mempersilakan YB Hilman untuk memberikan sumbangan kepada beliau. Tahniah diucapkan kepada Nasrullah. Safadila binti Hussein, ya. Beliau sekarang ini sedang menjalani fisioterapi dan akan diwakilkan oleh Syarifah Nur Hasanah, yang mana Safadila ini pada 4 September 2020 telah kemalangan, ya, akibat kecederaan patah kaki kanan dari lutut dan betis dalam usaha untuk menjalankan tugasan sebagai rider. Perkeso telah membayar faedah hilang upaya sementara berjumlah RM4,876 dan dipersilakan untuk semua, ya, saya diberitahu iaitu skim perlindungan Perkeso diberikan kepada semua rider-rider. Jadi dipersilakan YB Hilman Idham untuk menyampaikan. 14 Muhammad Faiz bin Muhammad Tarmizi, 15 Muhammad Razak bin Ramli, 16 Ali Sofian bin Suwardi, ini tak ada, maaf saya. 18 Muhammad Faizal bin Bakar, 20 Asamuddin bin Muhammad Isa, Aisyah bin Muhammad Isa, 21 Muhammad Fidaw bin Abdullah, 24 Syazarul Azwan bin Muhammad Mustafa, 25 Muhammad Nabil bin Muhammad Fuad, selanjutnya nombor 29 Ahmad Safiuddin bin Azmi. Demikian acara prihatin menghargai delivery rider bersama Parlimen Gombak Perkeso Anita Bikers Pertubuhan Aspirasi Prihatin pada 30 Mac lalu. Riders yang hadir menerima sumbangan berbentuk skim perlindungan Perkeso SPS, lindungan percuma selama setahun, voucher, minyak dan cenderahati. Anita Bikers Club sebagai kerjasama undangan Kelab Pemotoran Malaysia menyokong kempen prihatin dengan membawa mesej hargai delivery rider. Juga mendapat kerjasama daripada Amazing Spider yang memberikan tajaan khas t-shirt rasmi Amazing Spider kepada Anita Bikers.